Jadi kalau kita balik pada sembahyang sunat, ada dua bahagi. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, yang tidak disunatkan berjemaah. Tapi dalam kitab ni dimulakan dengan sembahyang sunat rawatib. Bicara sembahyang fardu, bicara sembahyang sunat rawatib dulu. Sebab rawatib lah yang agak orang lebih sikit berbanding dengan sembahyang sunat lain. Sebab rawatib ni air wuduk ada. Kalau sembahyang sunat lain tu kena ambil wuduk lain. Kena ambil wuduk lain. Kalau orang perempuan pula kena pakai baju sembahyang semula. Jadi satu hijah lah pulaknya. Kalau qabliyah rawatib ni memang wuduk ada. Memang orang lelaki pakai yang suci. Orang perempuan memang sedang pakai pakaian baju sembahyang dia. Jadi rawatib tu hak paling hampir lah. Hak paling mudah nak dilakukan. Jadi dimulai dengan sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat ni dia menjadi laba untung daripada sembahyang fardu yang diumpamakan dengan kepala modal. Sembahyang sunat ni penentuan darjah syurga. Sembahyang fardu penentuan selamat daripada neraka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ada 7 lapis. Jadi penentuan syurga ni wajib sunat penentuan syurga. Bagi orang yang masuk syurga dah kerana kekurangan ibadah sunat, bagi mereka akan menyesal di padang mahsyar. Hak menyesal masuk neraka tu tak ada bahagian dah tu. Hak masuk syurga pun menyesal. Sebab syurga ada 7 lapis, 7 darajah. Kenapa jadi tak boleh lapis atas? Kerana kurang wa'amal sunat. Di wa'amal sunat ni satu kerugian dan menjadi sesalang kepada ahli syurga. Sesalang pada ahli syurga. Sebab syurga, darjah syurga ni masuk je darjah tu kekal selama-lamanya. Bukan kata masuk syurga darjah bawah sampai satu masa naik setangga, akhirnya Jannatul Firdaus, syurga lapis paling atas. Tak ada naik dah, tak ada dah. Duduk tangga bawah, duduk darjah pertengahan. Tak gerak dah. Jangan faham, tunggu masalah, naik pakak lah nanti. Naik pakak ke mana? Ada ni. Jadi ahli syurga dia akan menyesal kerana hak amal sunat kurang dititik beratkan. Hak amal wajib tu tak boleh kata apa dah tu. Tak ada hak tu, tak ada syurga lah bahagian hak wajib ni. Jadi untuk selamat dari neraka, nak dapat syurga Allah, hak wajib kena cukup. Tapi syurga itulah darajah dia. Ini kepentingan amal sunat. Amal wajib kita pula nak kena tampar sebab amal wajib kita banyak kekurangan. Tampar tu tampar dengan semayang sunat. Semayang fardu kita akidah comel, pekah betul, hati ikhlas, berpahalalah. Tapi semayang fardu kita khusyuk kurang, hati-hati kurang, banyak lalah. Jadi semayang fardu kita tidak sempurna. Disempurnakan dengan sembahyang sunat. Kemudian sampai di mahsyar, tiba-tiba ada sembahyang fardu yang kita tak buat. Tapi seingat-ingat kita tak pernah tinggal sembahyang. Ada orang dia memang tak pernah tinggal sembahyang lah daripada belum balik. Tapi ada kemungkinan sekali tu tak ada mak ayah, subuh tak bangun. Mungkin boleh jadi. Tapi seingat-ingat dia tak ada tinggal sembahyang. Jangan qada, tak ada qada, tak ada qada. Seingat-ingat dia tak ada tinggal sembahyang. Tapi tak mustahil ada masa balik dah ni, cerita balik lah ni. Ada sewaktu dok semayang, contoh. Sampai di mahsyar kosong semayang situ. Terima catatan tak ada situ kosong. Di situlah ditampar dengan semayang sunat. Jadi semayang sunat menampar semayang fardu fil akhirah, bukan fid dunia. Atas dunia tak boleh. Hak fardu dia kena qada. Tapi sekarang ni dalam ingatan dia tak ada. Tak ada lah.
Ada juga orang-orang tua-tua. Ustaz, tak ada ustaz. Tapi tak mustahil, takut ada. Saya nak qada. Tak ada. Tak boleh qada. Kalau macam mana di padang mahsyar, tiba-tiba di catatan 1 tu kosong. Ditampar dengan semayang sunat. Dah kita doa keampunan dengan Allah. Dosa yang kita tahu, dosa yang kita tak tahu, yang kita tak ingat, kita minta belakang kan. Jadi hak ni kita dah ingat sungguh-sungguh. Dan kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Jadi Allah akan ampuni dosa. Sebab ni dosa yang tidak ingat ada. Tapi tetap di semayang tu kosong dalam catatan amalan. Atau akan diperintah malaikat akan tampar dengan semayang sunat. Jadi mana kalau dalam kepala tak ingat langsung lah hak tinggal semayang. Tak ada. Jangan duk buat-buat nak qada. Tak ada. Perbanyakkan semayang sunat. Jadi semayang sunat 70 rakaat boleh menampal 1 rakaat semayang tunai yang ditinggal pada masa dia muda-muda tu balik dah lah. Yang dia tak ingat langsung dia tinggal. Ada tak? Mikir boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Allah mengatur pagi ni mak tak ada, ayah tak ada, kerah siapa kecerah. Lepas tu ingat nak qada. Kono-kononnya lepas tu senyap nak qada. Mungkin tak mustahil. Masa tu balik dah betul. Memang mak ayah pegang bak semai dah belum balik betul. Tapi hak kacau tu kacau juga. Semayang ke puasa ke cerita bak hutang puasa. Tiba-tiba saya ni nak kena bayar fidyah puasa. Tengok awak tu sekolah agama kan? Sama sekolah agama. Aduh saya. Ada juga tinggal puasa. Duduk asrama. Bukan duduk asrama tu duduk rumah. Lepas tu hok berjuru ni hok berjuru. Bukan hok nano. Ada juga ponteng puasa. Hok baik, hok berjuru. Daripada belajar sekolah agama pun baik. Siapa ketua pun baik. Ada juga. Hok nakal tu ada. Mana? Ada hutang puasa. Peliklah kitanya. Orang hok nano tu hok ada hutang puasa tu tak pelik. Mana? Tak mustahil. Ada hok semayang. Tapi jangan duk fikir tu. Tapi bimbang. Perbanyakkan semayang sunat. Dan sunat akan menampal kekurangan semayang fardu pada hari akhirat. Semayang fardu cukup. Semayang sunat akan menampalkan semayang fardu hok kurang di dalam tu. Hok permulaannya. Dan sunat menampal semayang fardu. Semayang fardu cukup. Cukup semayang fardu. Tapi semayang fardu tak sempurna. Semayang sunat menampal. Semayang fardu sempurna dengan semayang ditampal. Dan sunat tu akan mengangkat darajah pula. Ini kedudukan semayang sunat. Dimulai dengan semayang sunat rawatib. Dan ala rawatib itu terbahagi atas 2 bahagi. Yang pertama rawatib yang muakkad. Yang pertama rawatib yang muakkad. Macam mana hak jari baru? Rawatib muakkad yang, gitu. Rawatib muakkad yang. Penipala lah baca. Bukan gitu. Rawatib yang muakkad. Hak Rumi macam mana? Hak Rumi. Rawatib muakkad yang. Rawatib yang muakkad. Hak Rumi. Betul. Hak Rumi ya. Rawatib yang muakkad. Hak saya ni rawatib muakkad yang baru ya. Kalau baca kitab gitu sungguh ke dengar? Rawatib muakkad yang. Yalah. Muakkad yang sudahlah. Ada salah cetakan. Yang muakkad. Yang pertama rawatib yang muakkad. Kemudian turun sebaris lagi tu. Dan kedua sunat rawatib ghairu muakkad. Yang pertama rawatib yang muakkad, turun sebaris. Dan kedua daripada 2 bahagi, 2 bahagian. Bagi semayang sunat rawatib ghairu muakkad. Ghairu muakkad.
Apa ghairu muakkad? Yang tidak kuat tuntut. Muakkad yang kuat tuntut. Kuat tuntut oleh syarak. Yang mana Nabi SAW tidak tinggal. Tidak tinggal. Dia muakkad, ghairu muakkad ni dalam kitab fiqh. Dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam kitab tasawuf, dia tak bagi gitu. Dia tak bagi. Rawatib dikira muakkad belaka. Rawatib dikira muakkad belaka. Apa muakkad? Sebab pahala besar. Dia tak ada. Ni muakkad, kuat tuntut. Ni ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Kitab tasawuf tak tulis gitu. Dia akan tulis muakkad belaka. Gitu. Pandai ni. Adapun kitab fiqh ni muakkad yang kuat tuntut oleh syarak, Nabi tak pernah tinggal. Yang ghairu muakkad, Nabi terkadang tinggal, Nabi terkadang tak buat pun. Nabi tak buat pun. Cuma sahabat buat, Nabi tak larang. Dia panggil hadis takriri tu. Sebagai contoh setengah pandangan, hak qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib setengah pandangan mengatakan Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi tak larang. Jadi sembahyang sunat qabliyah maghrib sebelum sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat yang ghairu muakkad, tidak kuat tuntut, bukan makna pahala tak banyak, tapi dengan bahawa Nabi tidak mengekali ataupun Nabi tak buat. Begitu. Adapun kitab tasawuf ni dia kira sembahyang rawatib ni besar. Pahala besar. Main nak bagi-bagi gitu. Pakai muakkad belaka. Kalau baca buku kitab Hidayatus Salikin, tak ada ghairu muakkad, tak ada Hidayatus Salikin. Rawatib ni dalam Hidayatus Salikin dia tak ada yang ghairu muakkad. Tidak kuat tuntut, dia tak ada. Sebab dikira kepada balasan pahala besar. Sama juga dalam kitab tasawuf, dia tak ada bahagi dosa besar, dosa kecil. Sebab dosa kecil apa? Sekecil-kecil dosa, letak bara api di tapak kaki, otak gelegak. Kecil. Dosa kecil. Sekurang-kurang balasan neraka, bagi sekurang-kurang dosa, letak bara api, bukan api, bara api di tapak kaki, otak gelegak. Otak gelegak, tubuh tak panas. Ada ni. Penuh kita mikir tau. Dah, letak bara tapak kaki, otak gelegak. Otak gelegak, tubuh sejuk. Faham lah. Otak paling jauh gelegak, tubuh macam mana? Jangan faham, otak je gelegak, tubuh sejuk. Tu lugu bendu orang panggil. Lugu bendu. Mana letak bara, bukan api ni. Bara api nak di tapak kaki, otak gelegak, mana tubuh hancur lah. Kalau otak gelegak, itu sekecil-kecil dosa. Dosa kecil. Kecil dosa gitu. Maka tak ada dibagi. Dia letak dosa besar belakang. Dalam kebanyakan kitab fiqh pun semua dia bagi dosa besar, dosa kecil. Dosa besar tu dia kaedah dia bergiam-giam-giam. Dosa kecil kaedah dia bergiam-giam-giam, bukan memperkecilkan dosa. Pandai ni. Dia berlainan penilaian. Jadi dalam fiqh kita ni, rawatib ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad ni Nabi mengekali. Yang tidak muakkad, Nabi tidak mengekali. Dan ada yang Nabi sendiri pun tak solat. Tapi sahabat yang solat, contoh qabliyah maghrib, tapi Nabi tak larang. Nabi dia panggil hadis takriri. Jadi sembahyang sunat tu dia panggil ghairu muakkad. Iaitu rawatib yang muakkad 2 rakaat dahulu daripada subuh. Qabliyah subuh dimula hak ni. Sebab ini rawatib yang nombor 1. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat
fajar, yakni 2 rakaat qabliyah subuh lebih afdal daripada dunia dan isi-isi dunia. Yang ada pandangan ulama qabliyah subuh diletak hukum wajib, bukan hukum sunat. Ada pandangan Hasan Al-Basri rahimahullah, qabliyah subuh hukum wajib, bukan hukum sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.